Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang, selamat menonton Membina Juara, rancangan di mana kami bersama-sama berkongsi pendapat, pengalaman dan juga tips-tips yang dapat membantu ibu, bapa, anak-anak, remaja, pra-remaja, tak kira usia, membina juara di dalam diri kita. Saya Sharifah Alea dan sebelum saya kemukakan topik untuk hari ini, nak ucapkan selamat datang dan hello kepada tetamu-tetamu online kita. Kita ada Anis, Atika, kita juga ada Alif dan Farina, dan tetamu jemputan khas kita hari ini, I am such a fan, okay? Penasihat Mahkamah Kanak-Kanak dan juga aktivis Syed Azmi. Hello everybody. Okey, kita akan bersama mereka sebentar sahaja lagi. Sebelum itu, ayolah kita mulakan. Okey, dalam episod sebelum ini, banyak telah kami pelajari mengenai cara-cara berdiskusi dengan anak-anak remaja kita tentang hubungan kelamin dengan Prof. Mariani kan. Episod kali ini kita akan lihat sendiri akibatnya kalau ibu bapa atau penjaga masih lagi segan, malu, melambat-lambatkan atau sengaja buat tak tahu akan diskusi mengenai hubungan kelamin ataupun hubungan reproduksi, hamil luar nikah di kalangan remaja. It is a very heavy topic tapi sangat-sangat penting untuk dibincangkan. Pada tahun 2016, lebih 12,000 remaja direkodkan hamil di Malaysia. 1/3 daripada kehamilan itu bayi dilahirkan ibu-ibu yang tidak bernikah. Dalam masyarakat kami ini, ibu-ibu remaja yang tidak bernikah sering dipandang serong. Seolah-olah kita terlupa nak buat bayi ni sebenarnya kena ada ibu dan bapa, ya kawan-kawan. Tapi yang dipandang serongnya sering kali adalah ibu yang mengandung. Dalam kebanyakan kes kehamilan luar nikah di kalangan remaja ini, apabila seorang remaja perempuan mengetahui dia hamil, ramai yang hilang arah tuju. Terlalu banyak kes yang kita dengar. Kandungan itu dirahsiakan hingga ke saat kelahiran. Berbulan kemudian berlaku kes pembuangan bayi. Bayangkan ya, mengharungi penat fizikal berbulan, efek pada kesihatan mental kerana menyimpan rahsia yang terlalu besar, melalui sakit beranak, akhirnya buang saja anak yang tidak berdosa itu. Ada juga kes di mana kehamilan itu diketahui ibu bapa, di mana kandungan itu dipaksa digugurkan ataupun dipaksa kahwin dengan pasangannya. Apa jua kesimpulan kes-kes ini? Kita tahu biasanya outcome-nya sangat kurang baiknya, terutamanya pada ibu dan juga anak yang dikandung itu. Hanya kerana stigma yang merana anak itu dan ibunya, yang mungkin tersilap langkah sekali dalam hidupnya atau lebih teruk lagi hasil deraan seksual, ya. So bila nasi sudah menjadi bubur, boleh ke kita sebagai masyarakat masih lagi membantu? Mestilah boleh. It's never too late for us to help, okay? Apa jua keadaan, insya-Allah kita tetap masih lagi boleh mencari jalan untuk bersama-sama membina juara. Bersama kita hari ini, kaunselor berdaftar kita, Dr. Nur Safatul Aznin Abdul Razak akan bantu kita mencari jawapan. Dr. Safa. Ya, Alia. Selamat kembali. Terima kasih. Ke rancangan Membina Juara ini. Hari ini topiknya agak berat. Tapi harus dibincangkan. Betul. Kita mulakan dengan soalan yang pertama lah, okey. Selain daripada outcome yang disebutkan tadi kan, pembuangan bayi lah, itulah inilah. Apakah antara outcome ataupun kesimpulan yang negatif yang bakal dihadapi ibu remaja ni? Baik. Terima kasih Alia berkenaan dengan soalan tadi. Bila saya dengar statistik berkenaan dengan mengandung, isu mengandung ibu remaja yang mengandung ni kan, satu statistik yang sebenarnya kita tak boleh ambil mudah perkara tersebut. Bila menyentuh tentang apa itu kesan, okey, boleh dikategorikan kepada kesan jangka panjang dan jangka pendek. Tapi kita rumuskan kat sini Alia, kesan yang paling ketara bila melibatkan ibu ataupun remaja yang mengandung ini, sudah tentu yang paling terzahir adalah perubahan emosi yang boleh kita lihat secara ketara. Okay. Emosi ini, emosi ketakutan, rasa takut, rasa malu, dan dia boleh diperpanjangkan kepada isu-isu yang lebih ataupun kisah-kisah mental yang lebih mendalam berkenaan dengan isu ini. Dan kadang-kadang boleh juga melibat kepada kita panggil trauma yang sangat teruk, kan, menyebabkan
self esteem ataupun isu esteemkan diri yang sangat merudum. Okey, disebabkan oleh stigma masyarakat lah pada kenapa remaja ni boleh terjebak. Lepas tu kemudian begitu juga outcome ni bila ibu yang dah pregnant ataupun mengandung dalam keadaan remaja, persekolahan. Isu akademik juga boleh menjadi punca utama. Mungkin dia akan mempertimbangkan sama ada dia perlu berhenti daripada pengajian, okey, atau dia perlu orang kata meneruskan pendidikan yang lain selain daripada pendidikan-pendidikan yang ada sekarang ini. Itu perkara-perkara yang paling saya nampak ketara. Namun sebenarnya benda-benda ini mungkin kita nampak kurang diberi perhatian yang jelas. Kerana bila melibatkan isu remaja ni mengandung, blame ataupun kesalahan ni selalu jatuh ke kalangan golongan wanita berbanding dengan lelaki. Dan saya juga ada terbaca antara outcome yang sangat negatif, khususnya pada ibu-ibu remaja ni ataupun yang mengandung, hamil terlalu awal usianya, risiko tinggi pada sistem pembiakan, sistem reproduction dia. Betul. Kerana proses perkembangan remaja ini kita kena tahu bermula daripada kanak-kanak, proses remaja, pembesaran dan tua. Begitu juga dengan perkembangan reproduktif organ-organ di dalam badan yang belum mencapai tahap kematangan yang sepatutnya. Apabila remaja telah terlibat dalam perkara-perkara seperti kehamilan, maka banyak organ-organ di dalam badan yang berkaitan dengan kehamilan ini mungkin belum sampai tahap kematangan. Dan apabila berlakunya proses kehamilan, mengandung dan proses kelahiran, maka terdapat kesan-kesan sampingan juga. Yang akan Dan kadang-kadang remaja ni Alia yang mungkin tak menyedari bahawa mereka mengandung pada awal usia kandungan. Mereka tak ambil orang kata inisiatif ataupun mereka kurang pengetahuan berkenaan dengan bagaimana untuk menjaga penjagaan kesihatan khususnya bagi ibu-ibu yang awal kehamilan. Iyalah sebab sedangkan fizikal pun tak matang, ini kan lagi mental dan juga emosi. Mungkin kita tak sesedar asal kehamilan awal-awal mungkin kita tak nampak dari awal-awal kehamilan tersebut. Okey, macam mana pula pada bayinya? The baby, the outcome for the baby. Okey, kita ambil kehamilan yang mungkin memberi kesan kepada bayi itu sendiri, termasuklah penjagaan bayi. Okey, kadang-kadang mungkin ada kalangan remaja yang mungkin tidak dapat ilmu penjagaan ataupun ilmu bagaimana nak jadi ibu, khususnya pada usia yang sangat muda. Okey, pengetahuan secara penjagaan ibu sendiri ataupun penjagaan anak itu sendiri, kesihatannya. Kadang-kadang bila ada timbul stigma ni Alia, dia takut nak pergi buat rawatan kan dekat hospital. Dia tanya ini anak siapa dan sebagainya. Bila wujud rasa malu, stigma daripada orang luar, maka isu anak ataupun penjagaan anak ini sendiri tidak diberi perhatian yang sepatutnya oleh warga ibu. Sangat kesian Alia, kerana anak-anak yang dilahirkan ni mungkin tidak ada hak yang sewajarnya untuk mendapat penjagaan. Itu daripada sudut hak fizik secara mereka tumbuh besaran mereka. Dan kemungkinan ada mungkin di kalangan yang kehadiran mereka ini tidak diterima. Kehadiran ini mereka tidak diterima, maka dia melibatkan unsur emosi. Penjagaan mereka, attachment ataupun kedekatan antara ibu dan anak tidak wujud di situ. Mungkin perjalanan itu daripada kecil mungkin tidak diambil peduli oleh ibu, apatah lagi lah golongan yang mungkin tak bertanggungjawab melepaskan tanggungjawab untuk menjaga. Dan akhirnya mungkin akan diberi penjagaan kepada orang lain. Kan? Dan yang paling teruk senario yang lebih elok lah. Kalau anak itu dijaga oleh orang lain. Yang lebih teruk lagi Alia, jika anak itu tidak mendapat hak untuk meneruskan kehidupan. Itu sangat-sangat kita rasa pembuangan bayi. Itu memang tidak adil sama sekali. Tapi kita tak boleh salahkan juga sebab setengah kes ni adalah kehamilan itu adalah hasil daripada abuse ataupun penderaan seksual. Jadi kita nampak banyak sebab-sebab harus kita didik anak-anak remaja kita mengenai hubungan kelamin, mengenai sistem reproduktif ataupun kesihatan reproduktif. Tapi kalaulah misal kata dah terlajak, nak mengajar pun dah jadi, benda dah jadi. Bila seseorang ataupun sebuah pasangan, satu pasangan tu dapat tahu yang mereka hamil, dah terlajak, dah hamil, apa yang agaknya yang macam-macam lah, unsure, macam-macam will be running through their minds, macam-macam yang difikirkan. Apa agaknya lah, what's a good way to settlekan minda diorang supaya semua
dikirakan selamat sedikit lah. Kalau kita bawa kereta terlajak simpang, kita boleh buat pusingan you Tapi kalau dah terlajak perbuatan ni, kat mana nak tuju ni Alia? Kan itu sebenarnya yang paling kita rasa dah benda dah jadi. Perkara tu telah berlaku. Bagaimana kita nak meneruskan untuk memastikan bahawa kita remaja ataupun khususnya pasangan ini tidak melakukan kesalahan demi kesalahan. Dengan arti kata lain, membuka peluang untuk menjadi lebih baik. Baik, berkenaan dengan bagaimana bila sesuatu ataupun pasangan dah mengetahui dah bahawa dirinya ataupun sudah mengandung. Pertama sekali ataupun mungkin tindakan yang boleh dilakukan oleh pasangan ini adalah kena bersikap terbuka dan menerima sebarang risiko setelah apa yang telah berlaku pada sebelum ini. Risiko ni kita boleh datang macam-macam perkara, Alia. Risiko daripada stigma masyarakat, lebih teruk kalau diketahui ibu bapa, lebih meruncingkan jika pasangan tidak mahu bertanggungjawab, lebih membimbangkan sekiranya dia terpaksa mengambil keputusan untuk menghapuskan kehidupan anak yang bakal dilahirkan. Itu sepanjang kita panggil kronologi demi kronologi tersebut. Justru bila dia dah berlaku, contoh dah tahu dirinya sudah mengandung, maka dia perlu mempersiapkan diri tentang ilmu, tentang risiko, tentang kehamilan, bagaimana dia perlu menyiapkan ilmu dan support sepanjang proses kehamilan sehinggalah proses kelahiran. Kerana semua ataupun segelintir remaja dia tidak ada kekuatan tentang itu. Kerana apa? Kerana dia tidak tahu kat mana tempat nak tuju. Di samping ilmu yang perlu dia ada, mungkin ilmu bagaimana dia nak menjaga kesihatan dirinya, memastikan kandungan baik dalam keadaan yang selamat. Dan dia juga perlu mencari inisiatif untuk mendapatkan bantuan. Walaupun bantuan itu bersifat bantuan yang sementara. Khususnya bagaimana nak ada kekuatan untuk memberitahu insan yang paling dekat iaitu keluarga. Khususnya ibu bapa. So kalau hasilnya kehamilan itu daripada hubungan suka sama suka, boyfriend girlfriend contohnya lah kan. Kalau kehamilan itu adalah result of abuse. Keganasan. Yes, abuse, sexual abuse, ataupun assault, ataupun rogol. Mengandung. Memang what do they do? Macam-macam trauma sekarang Sudah ini pasti. yang saya boleh saya ni bayangkan je boleh. Kan? So like macam-macam trauma. Apa langkah seterusnya? Betul. Banyak pihak sebenarnya yang boleh dilibatkan sebenarnya dalam isu ini, dalam kita memahami, kerana benda ini berlaku tanpa rela. Dan kita kena tahu maklumat. Maksudnya kita kena banyak expert ataupun pakar-pakar ataupun individu-individu yang boleh membantu remaja ini. Khususnya kaunselor. Sudah tentu yang boleh memberi orang kata sokongan moral. Begitu juga dengan pihak-pihak yang berkewajipan. Doktor yang boleh mengesahkan kehamilan ini berlaku dalam keadaan yang tidak rela dan sebagainya kan. Kita akan cek. Begitu juga dengan pihak polis. Report polis perlu dilakukan dan sebagainya untuk menjaga kebajikan remaja ini sendiri untuk mendapatkan haknya. Walaupun dirinya mengandung, ataupun hasil kehamilan tersebut berlaku dalam keadaan tidak direlakan, dan sudah tentu akan menimbulkan unsur-unsur trauma. Justru pihak-pihak inilah yang akan mula memberikan bantuan untuk menyediakan tempat dan peluang kepada remaja ini meneruskan kehidupan dalam suasana yang selesa dan nyaman. Dan haruslah bantuan ini haruslah dicari dan diberikan seawal pengetahuan ataupun seawal dia dapat tahu mengenai kehamilan itu, sebab it's like 9 months of trauma, reliving every single thing. Allahu Akbar. Yes, tapi alhamdulillah ada ramai pakar yang boleh membantu. Kita akan ketahui sedikit sebanyak mengenai itu sebentar saja lagi. Kita akan berehat seketika, kembali bersama tetamu-tetamu online kita dan juga Dr. Safa sebentar saja lagi di Membina Juara. Selamat kembali menonton Membina Juara. Hari ini kita membincangkan gejala kehamilan remaja. Cukuplah kehamilan remaja. It's
something so difficult tapi harus dibincangkan. Kita bersama dengan Syed Azmi Al-Habsyi, penasihat mahkamah kanak-kanak dan aktivis bagi kanak-kanak maupun ibu remaja. Saya pasti ramai dah kenal dan ramai yang mengikuti segala kerja-kerja yang telah pun dilakukan Azmi sendiri. So terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama kami dalam membina juara, Azmi. Thank you so much. Sama-sama. Okay, saya nak tanya soalan asas. Macam mana boleh terlibat dalam membantu ibu-ibu remaja ni? Okey, sebelum tu saya nak buat satu caveat dulu untuk anak-anak kita yang dekat didik TV ni yang tengah menonton. Bagi saya kehamilan kanak-kanak saya yang paling muda sampai bersalin adalah dari umur 9 tahun. 9 tahun adalah kanak-kanak saya yang paling muda sekali mengandung. Okey? Dan saya selalu bila bercakap dengan mereka yang bawah 18 dan mengandung ini merupakan kehamilan yang tidak dirancang. Okay. Jadi macam mana saya terjebak? Soalan yang katanya senang tapi susah sebenarnya untuk saya terangkan. Saya ni peminat warga emas. Dan bila ibu bapa yang mempunyai anak-anak yang hamil dan tidak dirancang, dia punya devastation tu, dia punya rasa marah, kecewa, semua tu bukan pada anak. Marah, kecewa, sedih tu pada diri mereka sendiri, pada mak ayah itu sendiri sebenarnya sebab mereka rasa mereka gagal. Jadi oleh sebab saya sebagai kerjaya farmasi saya dulu menyebabkan saya dah banyak tengok mak bapak yang macam rasa sedih dan jumpa saya dan bercerita. Dari situlah bermulanya perjalanan Abang Syed untuk konteks Didik TV ni terus mencuburi nak memahami perasaan ibu bapa apabila mendapat anak mereka yang kehamilan tidak dirancang. Seterusnya pada anak-anak gadis, kawan-kawan kita ke atau kakak kita ke yang mengandung tanpa dirancang, dan kini lagi jauh lagi kepada pasangan mereka yang tidak merancang, tak sangka, sama umur, suka sama suka, apa nak jadi. Jadi dari situ perjalanan saya dalam kes-kes ni buatkan saya macam lagi peka lah. Yes. Saya tidak lihat keadaan itu sebagai satu benda yang sedih merana terus, because kita akan mengharungi satu journey itu. Jadi untuk adik-adik semua, kalau dah ada yang bawah 18 mengandung, kalau jumpa Abang Syed kat rumah ke atau mak bapak bawa pergi mana-mana, pasti Abang Syed kata, tahniah nak jadi mak. It's hard. Susah tak Abang Syed nak cakap macam tu. Tapi keadaan dah memang very great. Dah sedih dah. Dah terjadi. Perasaan putus asa, perasaan putus asa dah rasa, perasaan gagal dah rasa, perasaan dah hilang segala arah tuju dah rasa. Terus terang seberapa teruk kita rasa, yang teruk itu ada satu sinar kat situ. Ibu ayah kita merupakan orang yang paling sayang kita. Macam mana silap yang kita buat pun, diorang marah, sedih ke apa tu, bagi peluang untuk rasa marah, sedih tu. Sebab lepas itu dia tetap orang yang paling sayang anak-anak. Sampai hari ni Abang Syed tak pernah dapat dangkal lagi perkataan, kecuali sumpah mahram. Okay, so yang tu lain. Okay, faham. Yalah, time mahram mestilah kan macam-macam keluar. Jangan kata ibu bapa, remaja tu sendiri pun mungkin rasakan dan mengatakan perkataan itu pada diri sendiri. Baik, okay. Bila untuk majoriti lah, okay, wanita remaja ya, yang datang, yang minta bantuan daripada Encik Azmi, macam mana boleh terjebak? Okey, jadi sebenarnya ilmu pengetahuan adalah benda yang paling penting. Perasaan cinta, perasaan suka, hubungan yang tidak faham apa itu batas ialah punca-punca utama kenapa kawan-kawan kita terlibat dalam kegiatan yang melibatkan seksual dan akhirnya yang paling sedih sekali mengandunglah. Terlanjur. Selalunya yang paling penting untuk Didik TV, aktiviti ini lebih kerap berlaku. Kadang-kadang aktiviti itu dia buat tapi tak semestinya mengandung kan. Tapi kekerapan buat tu boleh jadi lagi mengandung kan. Kita memang galakkan jauhi zina. Untuk semua bangsa dan agama. Of course. Tapi itu yang penting. Tapi apabila kebosanan melanda, apabila kita ada banyak masa di tangan tanpa sebarang aktiviti yang berfaedah, itu adalah punca utama. Kalau tengok statistik saya, bila saya tanya macam mana agaknya boleh mengandung, jawapan yang first sekali, boring. It's the first answer daripada kakak-kakak kita yang dah mengandung dulu. Okay, itu saya penting nak bagi tahu sebab
dia tak jumpa benda lain, dia tidak mahu menceburi aktiviti baru, hobi baru, perbualan dengan orang yang baik-baik. Dia rasa orang tak memahami. Bila jiwa remaja bawah 18, ni Dr. Safa lagi pakar lah. Dia rasa remaja itu rasa tak ada orang memahami dia. Dia join kepada kawan-kawan yang mungkin mempunyai hobi yang berlainan. Dan yang ni yang paling utama, saya selalu salahkan, malang sekali salahkan, kadang-kadang ibu bapa tidak lagi berbual dengan anak-anak. Berbual bukan makna pergi angkat baju, tolong makan, dah buat kerja ke sekolah ke belum, aku tak bangun lagi. Itu bukan perbualan. Betul, komunikasi yang betul-betul. Komunikasi yang betul. Kalau siapa ikuti kakak Sharifah Alea ni, dia dengan keluarga dia, semua dia orang bualkan. Dan ibu bapa kena ambil contoh macam tu. InsyaAllah. Okey, itu adalah cara yang betul. Terima kasih banyak-banyak. Ada sedikit plug di situ, publicity untuk keluarga saya. Tapi betul, itu antara sebab saya memang antara orang yang rasa komunikasi antara ibu bapa dan anak-anak haruslah sentiasa, it has to be consistent dan terbuka. Terbuka. Sebab komunikasi macam mana sekalipun, bila seorang remaja dah, kita guna terma barulah, kantoi, kan? Kalau dah terkantoi tu, biar rapat macam mana pun akan tetap akan rasa macam ibu bapa tu macam kita tak nak kecewakan mereka. You know, this is a slap in the face, menconteng arang pada rupa mereka. Jadi kita ada remaja yang memang macam mana rapat sekalipun dengan ibu bapa, kalau komunikasi itu kurang kepercayaan, kurang keterbukaan, akan lari cari orang lain, bantuan di tempat lain. Kalau ke Abang Said sendirilah kan, apakah yang menjadi pesanan utama untuk mereka? How do you educate them? How do you tell them their options? Apa options mereka? Okey, jadi sebenarnya kalau untuk kanak-kanak bawah 18 ni, yang terbaik ialah sebenarnya kita kena, first dia kena terima dulu hakikat. So dengan saya biasanya saya akan berbual dulu dengan dia dan kita akan tanya kalau nak mak bapak tahu ke tak tahu lagi. Kadang-kadang dia belum ready. So walaupun kanak-kanak ni tak ada, dia tak boleh bagi konsen tau sebab dia bawah jagaan ibu bapa tau. Tapi saya amat respect pada anak-anak. Jadi saya akan tanya dulu. Kadang-kadang saya berbual dengan dia dulu. Lepas 2-3 hari dia, dan kita serangkan kebaikan bagi tahu daripada tak bagi tahu ibu bapa. Lepas itu kadang-kadang memerlukan orang tengah, sama ada nak bagi tahu ibu bapa tu dia sendiri atau menggunakan orang tengah, atau kadang-kadang itu memang kerja saya lah biasanya. Dulu-dulu. Jadi kita akan bagi tahu. Yang paling penting sekarang adalah pada yang menonton adalah kawan-kawan. Biasanya bukan budak yang kena. Okay? Kalau kawan-kawan, kita kenal kawan kita yang mengandung, dia bagi tahu kita kan apa yang kita nak kena buat. Sebenarnya first yakinkan dia bahawa ini bukan kes sumbang mahram. Jadi katalah suka sama suka kan. Jadi yakinkan dia ibu bapa tetap akan sayang kau tak kisah apa. Kalau kau rasa mak ayah bersibuk sentiasa kan, itu bukan makna tak sayang. Kadang-kadang dia rasa ada setengah mak bapak, kau tak bagi tahu, aku tak tahu. Tapi kawan-kawan yang penting, kalau bukan ibu bapa, ialah cikgu atau kawan tu punya mak sendiri atau ayah sendiri. Tak ada jalan yang tak ada jalan keluar. Itu satu. Dan kasih sayang tu sentiasa wujud. Memang ada wujudnya kasih sayang itu. Itu memang first kali. Jadi the first thing yang kita buat, sebenarnya this is my first physical thing yang kita buat. Pergi mandi dulu. Anytime kita dengar satu berita yang kita tak dapat nak jangka atau seperti ini, hamilan tidak dirancang, Abang Said punya first advice. Jap. Pergi mandi dulu. Nanti telefon balik. Nanti datang balik. Nanti cakap balik. Dia punya perasaan bila air tu dah mula tu kan. It's so different. Dan waktu tu dia mula tenang. Sebab waktu tu dia fikir denda, masuk penjara, panggil polis. Waktu tu semua jadi macam tu. Mak ayah benci, halau rumah, lari ikut boyfriend. Semua tu timbul. Itu semua benda yang negatif. Habis mana yang positifnya kan? Tak ada. So mandi dulu. Kalau misal kata at the end of the day mereka ada sokongan ibu bapa, biarlah beberapa bulan, beberapa minggu, ibu bapa alhamdulillah dengar, ambil balik, jaga. Bagaimana kalau kes sumbang mahram atau penderaan seksual, yalah dalam komuniti terdekat lah kita katakan kan, tak kiralah mungkin bapa tiri ke, angkat ke, adik-beradik ke,
Kita minta Dr. Safar jauh. tadi cakap apabila perbuatan yang dipaksa. Okey, mana-mana pun orang tak suka apabila dipaksa. Perkataan tu amat penting. Jadi kalau satu budak tu, satu kanak-kanak tu, ini psikologi sikit lah, Dr. Safar lagi pakar, di mana kadang-kadang timbul kekeliruan sama ada adakah dipaksa atau memang salah memang salah aku. Okey, aku tak pakai tudung tu pasal itu salah aku. Okey. So, apabila keadaan dipaksa sahaja, walaupun orang tu kita kenal dan kita sayang, apabila keadaan itu dipaksa dan kita tidak selesa, jangan risau tau. Semua kanak-kanak bawah 18, dia bagi saya bersih. Dan dia ada this thing called gut feeling. Okey, kalau korang tak pasti kan, benda tu bunyi macam bukan sains, tapi gut feeling ni adalah isi dalam. Bila isi dalam kita, itulah yang protect kita. Faham tak? Untuk kanak-kanak ni kan Allah bagi hijab yang paling best. Dia ada this gut feeling yang kita bila ada was-was, ragu-ragu, syak-wasangka, tak sedap, rasa macam tak best, rasa macam tertekan, itu adalah kita punya refleks menunjukkan sesuatu itu kita tak redha, kita tak nak, kita tak suka. Okey, walaupun tak sampainya sentuh ke apa ke, kita tahu bila orang berniat tidak baik dekat dengan kita. Semua kanak-kanak ada ni. Jadi apabila itu berlaku dengan orang yang kita kenal, di mana malangnya di Malaysia 70% kan dikenali, the first thing ialah mencari orang yang paling selamat untuk kita disclose, bercerita. Okay, first, jadi orang yang selamat untuk kita cerita tu kita sendiri tahu. Kalau ayah yang buat, kita cerita dekat mak. Kalau abang yang buat pun, kita boleh cerita dekat mak. Okay? Jadi, kalau tidak, cikgu lagi satu. Tapi itulah benda-benda yang kita biasa dengarkan. But number one, untuk Didik TV ni, Abang Said selalu cakap secara senyap-senyap, ialah kalian kasih 15999. Kalau tak berani nak cakap kat telefon sebab takut, dia ada WhatsApp sekarang 01926159999, kalian kasih. I think dalam kalau anda tuntut semua Didik TV, semua topik ni boleh telefon nombor-nombor ni. Okay? Yes, kita akan sertakan. Anda boleh WhatsApp semua perasaan, apa yang berlaku ke apa ke macam tu, that's it. WhatsApp dan tinggalkan kat situ. Ada orang akan lihat dan bimbing anda dari situ. Dan ini saya nak kena bagi tahu bila ini berlaku. Kau jangan main-main. Takkan bapak kau buat macam tu? Kau jangan main-main. Aku kau sayang kau lah. Dia bagi kau handphone ni kan. Okay. Itu akan berlaku. Semua rasa, itu semua bila kawan kita kena dan dia cerita macam tu, nombor satu, kawan kita tu lah yang paling rapat dengan kita. Bukan bapak dia, bukan datuk dia. Okay, jangan kita tak nak percaya dia. Kalau dia susah hati, dia cakap macam tu, percaya kat dia. Pegang tangan dia, aku percaya kat kau. Aku percaya kat kau, tapi kalau aku tak boleh nak buat apa-apa, kita cari orang yang selamat yang kita boleh cakap benda ni salah dan kau tak salah. Kau jangan risau sebab dia bagi kau handphone, kau tak boleh cerita. Kau jangan risau kalau bapak kau cakap nanti kan bapak masuk jail, tak ada orang nanti bayar sewa rumah. Kau jangan risau, itu bukan beban kau. Itu memang tanggungjawab bapak kau untuk melindungi kau juga. Jadi benda-benda macam ni, sebab dengan orang muda, kita tak boleh kata jangan itu, jangan ini. Tak boleh. Kita kena bagi dia contoh kenapa dia lebih dihargai dan kenapa tindakan itu adalah terbaik untuk dia. Dan akhir sekali, dia tidak bersalah apabila keadaan yang dipaksa. Betul. Terima kasih banyak-banyak. We need to stop victim blaming. Apa yang akan jadi pada anaknya, sebab ada kes yang mungkin ada kes yang di mana anak tu akan dijaga oleh ibu kandungnya kan selepas segala counselling dan segala apa, tapi ramai juga yang akan I don't want to say, I hate having to say, tapi kes pembuangan bayi, what to do kalau tak nak. Okay. Setiap semua wanita ada 4 pilihan bila mengandung. 4 pilihan ni standard untuk semua wanita. Dia boleh jaga, dia boleh letakkan jadi anak angkat, dia boleh buang, dia boleh bunuh. Okay, ini pilihan standard. Bukan saya kata pilihan betul. Pilihan standard. Jadi menjaga sendiri dan juga pengangkatan adalah yang terbaik. Okey. Dan yang ni nasihat saya kan, bila kita tahu kawan-kawan kita mengandung dan kita rasa masa depan ni masih lagi jauh dan cemerlang kan, dia ada harapan lagi and it's not the end of the world kan. Jadi biasanya tinggal 2 lah, dia akan sama ada jaga ataupun dia akan buatkan pengangkatan. Kalau antara pilihan yang 2 tu, sepanjang mengandung itu, saya punya nasihat hanya satu. Jangan fikir nak jaga atau nak buat pengangkatan langsung sehingga dia bersalin dan dia nak buat sijil lahir anak tu. Lepas tu dia decide. Sebab ada macam-macam benda yang dia kena fikir. Dan sementara proses tu
tugas dia hanya satu, menjadi ibu yang baik, pemakanan, jaga klinik, pergi macam semua mak-mak lain kita nampak mengandung lah. Okay? Jadi itu je tugas dia. So bila orang kata apa nak buat kan lepas dia tu, dan dia ada dua pilihan ni. Ada satu lagi dia orang kata kahwin kan. Tapi untuk umur kanak-kanak ni, apa kata kita, kalau kahwin pun mesti lepas buat sijil lahir tu pun baru fikir kalau kata kahwin. Okay? Jadi katakanlah kahwin tu saya tolak ke tepi, dan dua je pilihan ni. Kalau dia nak jaga sendiri, support sokongan dia tu mesti kuat. Maknanya dia keluarga pun setuju sama. Kalau dia kata dia nak buat pengangkatan tapi dia sayang, tapi dia terpaksa. Okey, yang ni Abang Said memang faham. Banyak orang akan datang kata sebenarnya saya tak nak tapi saya terpaksa kan. So Abang Said, biasanya saya akan lihat meh kita tengok kepentingan siapa yang kita tengah fikir sekarang. Kepentingan ibu atau kepentingan bayi. Nah, kepentingan ibu dalam part ni adalah mereka yang masih kanak-kanak 18 tahun. Jadi dalam kepentingan tu kita cakap pasal cita-cita, kita cakap pasal apa harapannya masa depan, apakah maksud mak yang baik, apakah pilihan calon boyfriend yang lebih baik, dan adakah kita makin bijak buat pilihan. Nampak tak? Oh, dia ada benda-benda dia kita bincang kat situ. Saya pro jaga sendiri. Nampak tak? Tapi saya faham dalam jaga sendiri pro dengan kontra tu amat tinggi. Bagi saya, kalaulah dia boleh dia bersalin dan dia jaga, kemudian dia kena ambil STM, dia sanggup nak ambil STM, yang tu bagi saya dia jelas apa yang dia nak buat. Maknanya dia tahu apa yang dia buat. Dia dah kalau plan dah. Tak apalah, lepas ni nak kerja macam tu kan. So kita cakap, okey, kalau nak kerja siapa jaga baby? Kalau gaji berapa? Harga pampers berapa? Kita tengok dari segi itu pula sebelum dia buat decision. Jadi, tapi nak cakap pilihan-pilihan ni tak salah. Sama ada dia bagi kat orang atau sama ada dia jaga sendiri, dua pilihan tu tidak salah sebab ada perancangan. Kahwin pula, kalau tak dirancang dan tiba-tiba kahwin tanpa dirancang, dia akan kembali kepada masalah hamil yang tak dirancang. Betul. Okey, yang dua tu no. Okay, remove from your system, please. Okay, soalan saya rasa saya ada masa untuk tanya lagi satu soalan. Ini yang saya dengan Dr. Safa dari tadi lah macam okey, bab soalan ni kita kena kawal emosi kita ya sebagai wanita. How often kerap ataupun tidak dalam kes-kes kehamilan remaja ini, Abang Syed ada tak jumpa bapa kandungan itu, dan dalam banyak-banyak kes kalau ada jumpa sekalipun, adakah mereka bertanggungjawab ataupun at least cuba untuk bertanggungjawab? Now, akhir-akhir ni saya jumpa banyak yang bawah 18. Saya jumpa banyak boyfriend yang bawah 18 sebab di mahkamah, ni kita nak ajar ni. Mahkamah, kalau girlfriend tu mengandung bawah umur 16, boyfriend dia tetap akan di-charge sebagai merogol statutory rape dipanggil automatik walaupun suka sama suka. So yang tu lagi banyak saya jumpa. Now itu dah lain lah, masuk undang-undang. Now kepada bapa-bapa yang lain pun banyak yang datang. Tetapi Alia tadi ada sebut satu perkataan yang paling penting, tanggungjawab. So kebanyakan para lelaki bawah 21 yang belum bekerja, tengah belajar lagi, ini boyfriend yang umum yang sama, dia tak faham tanggungjawab tu maksud dia apa. Jadi saya, sebab kalau dia bawah 18, lelaki tu bagi saya tetap mangsa. Itu yang Abang Syed kadang-kadang sensitif lah, pasal dia pun masih kanak-kanak lagi, dia pun tak faham, dia suka sama suka, tapi dia melakukan satu kesilapan dan dia perlu dipulihkan juga. Jadi tanggungjawab you sekarang adalah terhadap anak itu, what is your plan? So ada yang kerja lepas belajar dan sebagainya, pergi bagi pampers dan sebagainya, sebab lelaki itu nak kena faham dia tak ada hak langsung terhadap anak tu. Dalam sijil lahir nama dia pun tak ada. Jadi tapi dia nak tunjukkan tanggungjawab itu. Adalah tiba masanya kita salurkan away untuk mereka bertanggungjawab supaya dia tak buat juga, dia tak sambung tabiat yang tak baik. Exactly. Macam Abang Syed tu, dia lah dia dah ada awet baru. Lepas tu dia buat benda yang sama dengan awet baru macam mana kan? Sebab dia tak
tak ada macam Kesedaran. tak ada kesedaran tu tidak diberikan pam kat situ sebab memang dia tak ada hak atas anak tu. Dan saya harap, saya tahu Dr. Safa sure okey lah. Saya harap penonton semua macam Alia, macam yang lain-lain, bila lelaki tu datang, jangan nak pergi hambat dia dengan tak salah dah. Tak perlulah. Sebab dia dah datang kan. Betul. Tak, masalahnya it happen kan. Sebab Of kita course. marah kan. Of course. Dia dah datang tau. So kita lagi takut asal dia datang ni kan. Jadi waktu first time saya dapat tahu tu kan, asal dia datang ni kan. Jadi bila saya dengar, dia sayang, dia ada perasaan dia Of binatang. course. Dia kata dia ada perasaan tu. So macam mana kita nak olah perbuatan itu kepada sesuatu sebab dia rasa cinta tu suci dan the end of the world punya kan. Kasih habis mati kan. Jadi dia rasa senyawa tu. Okay. Tetapi saya telah, of course kita kena didik dia juga bahawa apa benda yang boleh, apa benda yang tak boleh. Dan soalan mereka yang favourite. Soalan favourite, macam mana boleh mengandung? Itu soalan favourite belah lelaki. Saya tak tahu macam mana dia boleh mengandung. Macam mana sampai dia boleh mengandung? Mesti bukan anak saya. Macam mana dia boleh? So itu isu dia. Jadi kita kena didik balik lah. Didikkan Thank you. Terima kasih banyak-banyak kerana ini menekankan lagi kepentingan didikan ini untuk kedua-dua ya. Sistem reproduktif wanita juga lelaki. Takkan jadi kandungan kehamilan tanpa sistem reproduktif lelaki kawan-kawan. Tak cukup syarat kata. Tangan begini, ada dengar bunyi tak ada kan? Baru jadi. So kalau sebelah tangan tak ada bunyi. Alright. Kata nasihat lah. Okey, ada sikit masa lagi. Jazmi, kata-kata nasihat ya untuk remaja yang menonton sekarang ini, baik pun lelaki ataupun wanita yang mungkin sudah terjebak dalam situasi ini, masih tak tahu mana nak pergi, siapa nak telefon, siapa nak, boleh ke mereka terus ketuk pintu Abang Syed? Oh jangan. Sebenarnya kalau sudah terlanjur atau ada yang terlanjur tapi tak hamil pun, atau ada yang dah terlanjur dan telah melakukan sesuatu yang bagi dia menyebabkan dia ada igawan. Number one, you kena maafkan diri sendiri. Semua manusia buat silap. Itu number one. Number two, mana nak pergi? Macam Abang Syed cakap tadi, hopefully nanti kita nampak ada banner ke mana-mana kan. Talian kasih 15999 ataupun WhatsApp dia 0192615999. You can call, you can tanya, you can tinggalkan kat situ. Kalau you rasa your parents, ibu bapa bukan tempat yang paling selamat. Kalau rasa ibu bapa bukan tempat paling selamat, ini adalah nombor dia. Selagi awak bawah 18 tahun, anda terpelihara sebenarnya oleh undang-undang, tidak akan dihukum, tidak akan dihakimi. Dan belah lelaki pula, kalau anda tiba-tiba kena masuk penjara ke, Henry Gurney ke, tugas penasihat mahkamah ni, macam tu ke, bila you keluar, rekod you hilang. Tak ada rekod pun kata yang you diperhukul ke apa, tak ada. Cakap kat kawan-kawan kita macam tu, tak ada rekod tahu kalau kita kena masuk pemulihan, tak ada rekod sebab kita kanak-kanak. Dan itu yang paling penting. Tapi percayalah cakap Abang Syed, kalau tak pernah lah Abang Syed selalu cakap, kalau mak bapak kau tak sayang, kau datang kat Abang Syed akan sayang kau macam semua anak-anak lain dengan saya. Lebih dah dekat 600 remaja hamil dengan Abang Syed, tak ada satu pun yang mak bapak tak sayang dia orang. Semua mak bapak sayang. So Abang Syed berani jamin tak ada siapa perlu kasih sayang Abang Syed sebab mak bapak dah cukup bagi kasih sayang pada anda semua. Sekian, terima kasih. Terima kasih banyak-banyak Encik Azmi. Sangat-sangat membuka mata ya, apa yang dicakapkan, nasihat yang dikongsi, dan harap-harap you stay on the line sebab kita masih lagi ada soalan-soalan daripada tetamu-tetamu online kita. Kita akan kembali membincangkan kehamilan yang tak dirancang antara remaja, di kalangan remaja di Membina Juara sebentar saja lagi. Jangan ke mana-mana. Selamat kembali menonton Membina Juara bersama saya Sharifah Alia. Kita ada Dr. Safa kita. Di talian kita ada Syed Azmi, membincangkan kehamilan yang tidak dirancang di kalangan remaja. Okey. Masa untuk soalan tetamu online kita yang pertama. Silakan Anis dan juga Atika. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Anis. Saya ingin bertanya, apakah yang perlu saya lakukan jika salah seorang kawan ataupun orang yang saya kenali
menghadapi masalah sebegini? Bagaimana saya perlu mengawal emosi saya dahulu sebelum saya bersemuka dengan dia? Okey, saya rasa doktor boleh jawab soalan itu kot Boleh. sebagai seorang rakan. Baik, terima kasih atas soalan tersebut. Pertama sekali, kita perlu bertenang dahulu, macam tadilah tuan saya kata tadi, memberi peluang kepada bukan diri remaja tu bertenang, kawan tu pun sendiri kena rasa bertenang. Betul. Kerana rakan ataupun sahabat ni merupakan ejen perubahan. Bila kita mampu bertenang, bila kita seorang yang mampu berperan, kita boleh memberi ruang. Kita panggil bantuan psikologikal, PFA ataupun psychological first aid. Bantuan untuk rakan kita juga merasa tenang. Yeah. Bila kita dah tahu rakan kita berasa tenang, baru dia akan mula bercerita kepada kita. Yeah. So PFA ni, psychological first aid, bantuan psikologi kepala peringkat awal ni, rakan-rakan tu perlu tenang dahulu, Alia. Yeah, betul. Dia tenang, emosinya dia tahu bahawa sebenarnya rakan ini memerlukan bantuan. Okay. Itulah bila kita bagi suasana tenang, baru kita boleh berfikir secara rasional untuk step yang seterusnya. Okay, thank you doktor. Alright, soalan seterusnya Atika. Hai, Assalamualaikum. Saya nak tanya, adakah ia perlu diselitkan sistem pembelajaran sekolah tentang kesihatan reproduktif pada bawah umur? Okey, kita ajukan soalan tu pada Cik Azmi kot. Perlu ke sistem pembelajaran sekolah? Atika punya soalan tu memang valid lah sebenarnya, dan saya rasa Kementerian Pendidikan memang dah cuba nak selitkan. Masalah sistem yang macam tu sahaja, ia seolah-olah merujuk kepada tanggungjawab pendidikan seksualiti itu jatuh dekat hanya di bahu guru dan sekolah. Jadi itu salah satu benda yang penting dan betul, tapi pada masa yang sama dia juga antara apa yang kita tengok kat media, apa yang ibu bapa kita perlu tahu dan tunjuk ajar, apa yang kita sendiri fikir sebagai benda yang mendatangkan ilmu itu. Sebab tujuan pendidikan seksualiti ini, dia bukannya bertujuan untuk kita tak hamil. Bukan. Tujuan pendidikan ini adalah untuk kita bijak buat pilihan. Sebenarnya itu saja. Pendidikan seksualiti adalah supaya kita bijak buat pilihan, tahu batasan, tahu okey tak okey, tahu hak dan batil. Jadi kalau nak tanya, nak letakkan tu dalam bentuk silibus saja, benda tu dia tak holistik nama dia. Benda tu akan bunyi macam jangan hampiri zina, tapi dia tak faham zina tu apa. Pendidikan seksualiti tu bukan hanya perlu diterapkan dalam pendidikan bawah Kementerian Pendidikan, tetapi ia patutnya diadakan perbualan dan diskusi dalam semua pihak di mana anak itu menjadi lagi bijak buat pilihan. Now, sorry saya tambah dekat sini ni untuk Atikah lah kan. Kebanyakan juga remaja yang hamil tidak dirancang ini tidak lagi bersekolah. Maknanya dia dah drop out umur 14, 15. Habis dia tidak mempunyai peluang akses kepada pendidikan reproduktif dan seksualiti seperti yang diharapkan dalam sekolah. Jadi itu pasal saya selalu terapkan benda tu, dia patut masuk kat semua yang lain, termasuk perbincangan kita, termasuk pembedahan lirik lagu favourite, termasuk dalam siri kartun macam Cinderella. Semua tu adalah pendidikan seksualiti yang membuatkan kita bijak buat pilihan. Dan kalau kita bukannya jenis yang social pun, ia penting untuk kita supaya jadi macam Anis sebelah tu. Anis sebelah tu nak tanya macam mana nak kawal perasaan dia. Kalau dia faham pendidikan seksualiti tu apa, dia sendiri akan tahu kalaulah ada insiden macam ni berlaku dalam kawan-kawan depan aku kan, atau macam nak tenang sebab dia tersilap buat pilihan, macam mana kita nak tarik dia kepada pilihan yang betul. Macam itulah. Tanpa judgement kan, because at that moment in time you need to help, you cannot. Alright, okay, Chun. Thank you, Cik Azmi. Okay. Kita ada lagi satu soalan daripada Alif. Silakan Alif. Assalamualaikum, nama saya Alif. Di sini saya ada satu soalan. Saya nak tanya, apakah pelajaran yang patut diberikan kepada remaja supaya mengelakkan diri daripada terlibat dengan gejala sosial? Okay. Doktor, boleh silakan. Okay, terima kasih Alif. Soalan tersebut memang relevan untuk dinyatakan sebab bila kita kata tentang pelajaran ni bukan berbentuk formal. Dia juga boleh melibatkan informal. Sebenarnya kalau saya nak menyentuh tentang pelajaran, saya suka untuk kita menerapkan nilai. Nilai ini kalau boleh menghormati. Dalam menghormati ni maksudnya menghormati lelaki, menghormati wanita. Wanita menghormati lelaki. Jika seseorang lelaki ataupun perempuan tahu nilai untuk menghormati pasangan yang berbeza jantina dan menghormati dirinya sendiri,
agar tidak terjebak ataupun agar tidak menyerahkan ke sesuatu pada benda yang belum pasti, maka dia boleh mengelakkan dirinya dan dia ada satu sikap untuk jati diri, resiliensi dalam diri, mengelakkan dia boleh terjebak dalam sebarang gejala sosial dan khususnya kalau kita bincangkan tentang kehamilan. Bila kita tahu menghormati, kita tidak boleh mudah untuk memberi. Pelajaran yang informal ini boleh berlaku di mana-mana saja, di rumah antara ibu bapa, adik beradik yang memainkan peranan penting di sini ya, dan juga rakan-rakan sebaya. Hormat nilai hormat diri sendiri itu menang big time, sangat membantu. Okey, kita akan berehat seketika, kembali lagi bersama saya Sharifah Alea, doktor, semua di Membina Juara. Selamat kembali menonton Membina Juara bersama saya Sharifah Alea, Dr. Safa kita, our registered counsellor, dan juga kita ada saya Azmi di talian. Okey, kita ada juga tetamu online kita, Farina. Ada soalan, silakan. Okey, hai, Assalamualaikum. Saya nak bertanya soalan. Bagaimanakah nak menimbulkan kesedaran pada remaja perempuan tentang implikasi daripada perbuatan hubungan intim? Okey, itu sahaja. Baik, terima kasih tentang soalan tu. Okey, bila kita nak menyentuh berkenaan dengan macam mana nak timbulkan kesedaran ni. Kesedaran timbul apabila kita ada ilmu. So bila kita ada ilmu, kita boleh mengaplikasikan ilmu yang kita ada untuk kita capai kesedaran. Bila kita tak ada ilmu, kurang ilmu, kita akan jadi macam betul ke ni? Apa tak pasti tentang sesuatu perkara. Ilmu. Contoh bila apa implikasi tentang kehamilan kata luar nikah. Bila kehamilan luar nikah, sudah tentu pada sistem reproduksi kita, mental, emosi, dan stigma masyarakat tentang perkara-perkara tersebut. Ilmu yang pertama sekali yang perlu kita sedarkan adalah ilmu untuk menjaga kehormatan diri. Maksudnya kita kena sedar tentang bagaimana kita nak melindungi bahagian-bahagian intim kita, sebelum tiba masa yang sesuai dan sebagainya. Kita kena faham tentang ilmu-ilmu tersebut. Baru akan boleh menimbulkan kesedaran kepada remaja ni tentang kalau seandainya berlaku perbuatan tentang kehamilan, maka ilmu ini yang boleh membentengi remaja-remaja daripada turut terjebaklah. Tentang ilmu tentang persahabatan, perhubungan, kawalan atau batasan antara lelaki dan perempuan juga perlu dititik beratkan untuk menimbulkan kesedaran itulah. Dan saya rasa kalau jawapan doktor ini lagi sesuai kalau kita tujukan kepada remaja perempuan dan remaja lelaki. Sebab kita harus ingat dan sentiasa ingat lagi, sama ada anda perempuan ataupun lelaki, kehamilan tidak akan berlaku kalau ada seorang sahaja dalam hubungan itu. Kena ada dua. Okey. Baiklah. Terima kasih banyak-banyak Farina, Anis, Alif dan juga Atika atas soalan-soalan anda. Terima kasih juga kepada Syed Azmi. You have been so helpful. Mungkin ada kata-kata terakhir, like very short sebelum kita akhiri episod kali ini. Cik Azmi? Okey, kadang-kadang kita tak perlu tunggu sampai ada keterlanjuran, okey, untuk anak-anak semua. Kita boleh nampak dah, kalau kita tengok adik kita, tiba-tiba dia kata dia couple dengan orang ni, declare sebab tukar colour pensel pun, kita dah mula kena sedar bahawa dia dah wujudnya satu perasaan suka. Jadi kalau kawan kita tu tiba-tiba kata dah ada boyfriend ke apa macam tu, kita dah boleh start dah kata macam tu, bagus, sayang tu memang fitrah, tak ada siapa tak suka sayang. Tak salah pun cinta itu, yang salah pilihan yang tidak bijak. Macam Dr. Safa tadi cakap, tak ada ilmu, kita buat pilihan yang salah. Dan ingat, tanya pada tempat dan saluran yang betul. Untuk mendapatkan maklumat yang tepat dan tak disalahgunakan. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak, sangat-sangat berterima kasih kepada Cik Syed Azmi kerana sudi meluangkan masa bersama kami di Membina Juara ini dan juga sudi berkongsi nombor-nombor yang sangat penting. Ini kira macam kalau misal kata anda mendapati bahawasanya anda terjebak di dalam apa-apa sekalipun gejala sosial dan tiada tempat untuk mengadu maupun minta bantuan, anda boleh lihat di bawah skrin sekarang ini tertera
talian kasih 24 jam ya. Telefon 15999 ataupun WhatsApp pun boleh. Kalau segan nak bercakap ataupun takut kalau bercakap kuat nanti orang rumah dengar, WhatsApp 0192615999. Anda juga boleh kontak Abang Syed, Abang Azmi kita sendiri, ada nombor WhatsApp yang tertera di bawah sini. Direct, don't worry, boleh. Kita dah minta kebenaran dah daripada Syed Azmi, katanya ini satu daripada 4 nombor dia. So sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama dengan kami hari ini. Busy betul, okey? Untuk anda yang ingin mendapatkan details lagi mengenai episod ini dan tips-tips nasihat daripada Syed Azmi maupun Dr. Safa, silalah layari, like, follow dan share laman media sosial kami Membina Juara. Kita jumpa episod yang seterusnya. InsyaAllah. Saya Sharifah Alia. Assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Bye.